TV KPM. Cikgu. Wah, cikgu tengah isi air ni. Untuk apa, cikgu? Sean tahu tak sebenarnya pengisian air ni ada aplikasi dia dalam matematik tambahan tau. Ada ke, cikgu? Ada. Oh, apa aplikasi dia, cikgu? Jom kita tengok. Jom. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah Matematik Tambahan Tingkatan 5 bersama dengan Cikgu Zulhanif. Hai Cikgu. Hai Sean. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Okey, dan juga jurubahasa isyarat kita pada hari ini adalah Cikgu Bukhari. Hai Cikgu. Apa khabar Cikgu? Okey, terbaiklah cikgu. Dan sebenarnya Cikgu Zulhanif, saya sebenarnya nak tanya apa yang kita akan belajar hari ini, cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar salah satu topik yang kebiasaannya ramai pelajar kata susah. Itu sebenarnya. Maksudnya Sean pun dulu pernah juga belajar topik ni rasanya. Ya cikgu, kita akan ada. belajar aplikasi pembezaan Sean. Okey cikgu, agak menarik juga pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Okey, jom kita mulakan. Okey. So, Sean, hari ini kita akan masuk kepada satu lagi aplikasi dalam pembezaan. Dalam pembezaan ini, dia ada 4 jenis aplikasi. Okey. Tapi hari ini saya akan tunjukkan 2 sahaja daripada 4 sebab kita pun masih tak banyak. Okey. Cumanya sebelum kita pergi lebih lanjut, kita perlu buat sedikit flashback ataupun imbas semula lah, cikgu. Kita imbas semula. Kita imbas semula. Okey. So, bila kita nak imbas semula ni, kita nak kena tengok skill. Dalam pembezaan ni dia melibatkan skill, Sean. Maknanya skill macam mana kita nak buat pembezaan itu. Okey. So, diberi satu fungsi. Diberi y sama dengan 3x kuasa 4 tambah x kuasa 3 tambah 1/2 x kuasa 2. Baik. Dekat sini 3 ni 3 nombor di depan x tu y kuasa 4. Nombor di depan x kuasa 3 adalah 1, manakala nombor di depan x kuasa 2 adalah 1/2. Nombor-nombor ini kita panggil perkali. Dan x ini kita panggil dia punya x kuasa 4, x kuasa 3, x kuasa 2 ni lah. Okey, so pembezaan ini akan melibatkan kuasa pada x tu, Sean. Pembezaan ni kalau biasanya kita buat satu akronim pembezaan beza. Beza maknanya tolak. So, betul. Kuasa 4 ini akan pergi ke depan. Dia akan darab. And then kuasa 4 tu dia akan tolak 1. Dekat sinilah istilah beza tu dalam pembezaan. Sebab pengurangan kan? Pengurangan, pengurangan kuasa. Pandai, Sean. Okey. Kemudian 3 ni pun dia akan pergi ke hadapan, dia darab dengan 1. Dan kuasa 3 tu akan berkurang sebab 3 tolak 1. Dan kuasa 2 ini akan pergi ke hadapan, dia akan darab dengan 1/2. Kemudian kuasa 2 juga akan berkurang, 2 tolak 1. So, dia akan menjadi, jawapan akhir ni 12x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tambah x. Yang ini 2 darab 1/2 ni habislah. Menjadi 1. Menjadi 1. Okay, ini asas pembezaan yang semua pelajar perlu tahu. Kalau dia tak mahir yang ini, memang benda selepas-lepas ni memang dia jam. Ya kan, cikgu? Kalau dia tak kuasai asas, memang tak boleh nak pergi jauh. Sebab ini merupakan aplikasi kepada asas. Pandai, Sean. Okey. So, tadi soalan ni mudah sikit. Sekarang saya tunjuk soalan yang susah sikit. Baik. Kalau kuasa 4. Okey, kalau kita nak buat pembezaan yang melibatkan kuasa yang banyak macam ni, cerita dia, kita bawa kuasa ni dahulu ke hadapan. Dia akan darab dengan nombor yang di hadapan iaitu 1. So, jadi 4 kali 1, 4. Kemudian kita salin balik yang dalam kurungan. Okey. Kuasa ini akan berkurang. Kemudian kita buat pembezaan yang di dalam kurungan. Dalam bahasa Inggeris, dia panggil implicit differentiation. Okey. Di mana pembezaan yang kita tak nampak lah. So, kita bezakan yang dalam dapat 4.
And then kita selesaikan dia. 4 ini dia akan darab dengan 4 ni jadi 16. Dan 4 tolak 1, 3. So inilah jawapan untuk 4x kuasa 3 kuasa 4. Okey. Seterusnya, cikgu. kita tengok soalan yang susah sikit. Oh, ini pecahan ni. Ini pelajar. Kalau tengok pecahan macam ni, pelajar dah jam. Saya pun dah takut dah. Okey, tapi tak apa. Kita jadikan dia bukan pecahan. Bila jadikan dia bukan pecahan, ini adalah skill yang pelajar pernah belajar di tingkatan 3, Sean. Oh, ya ke? Siapa kata kita tak guna balik? Kita guna balik. Indeks kita bawa ke atas, dia jadi negatif 3. So, dah dapat macam ni, kita buatlah step macam step yang kedua tadi, yang sebelum ni. Okay. So, negatif 3 tu bawa ke depan, kemudian negatif 3 tolak 1, kemudian kita bezakan dalam kurungan, dapat 2 dan selesaikan. Dapat macam ni. Okey. Ya, cikgu. Okey, Sean. So far okey, cikgu. So far okey, Sean Okey. Nampak macam senang sebenarnya, cikgu. Nampak macam senang kan? Ada pelajar tanya, cikgu, boleh ke kita tinggal jawapan macam ni? Okey, better kita ikut soalan. Kalau soalan tu dia memang di bawah, dia ada pecahan, dia memang dah start dengan pecahan, so kita habiskan juga dengan pecahan lah. Kita letak dia di tempat asal. Okey. Okey, Sean. Okey, cikgu. Saya nak uji Sean sikit. Okey, boleh je, cikgu. Okey, macam mana, Sean, kita nak buat pembezaan bagi soalan ini? Okey, cikgu. Yang ni saya nak saya terangkan ke, cikgu? Nak saya tuliskan? Tak apa, cikgu. Sean terang je. Okey. So daripada sini kan kita nak bezakan dulu, kita nampak dia punya nombor kan 2x kuasa 3. Okey, maknanya 3 tu kita letak di hadapan, didarabkan dengan 2. Lepas tu yang kuasa 3 tu kita kurangkan 1, maknanya kita tolak 1. Okey, betul. Itu yang pertama. Yang seterusnya pula sama juga, cikgu. 2 tu kita darabkan dengan 5. Lepas tu x kuasa 2 tu kita kurangkan menjadi x kuasa 1 ataupun tolak 1 lah, cikgu. Okey. Dan seterusnya pula 4x kan, sebab yang ni kuasa 1. Dah jadi kosong lah, cikgu. Macam ni. Pandai ya, Sean. Kalau Sean ni anak murid saya dulu memang A+ lah. Terima kasih, cikgu. Ini jawapan dia. Jadi jawapan saya betul ke, cikgu? Betul. Sebabnya bila Sean buat, kalau Sean dah biasa buat, Sean boleh terus lompat ke sini. Tapi bila Sean jarang buat, kena buat satu-satu. Satu-satu lah. Sebab tu, bila berkaitan dengan AdMaths ni, kita kena rajin dan selalu buat latihan. Sebabnya untuk mendapatkan step daripada sini ke sini, dengan latihan yang banyak sahaja yang boleh. Ya, betul. Dan daripada sini, saya dapat berapa markah, cikgu? 2 je, Sean. Okey, 2 markah untuk saya. 2 bintang lah untuk saya, cikgu. 5 bintang. Untuk saya 5 bintang. Baiklah, cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Menengah Atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Matematik Tambahan Tingkatan 5. Baiklah, cikgu. Apa yang kita akan belajar untuk segmen ini? Okey, Sean. Untuk segmen ini, kita akan belajar bagaimana untuk mentafsir, Sean. Okey. Nombor pun kita boleh tafsirkan dia, Sean. Okey, di mana kita akan belajar untuk mentafsir dan menentukan kadar perubahan. Okey, kadar perubahan ni, sebelum nak kita pergi lebih lanjut, kita tengok dulu dia punya definisi-definisi dia lah. Okey. Yang kita buat dy dx. Okey, bila orang pelajar kata dy dx kan. Okey, dia kena faham apa itu dy, apa itu dx. Okey, secara ringkasnya dy dx ni mewakili kadar perubahan y terhadap x. Okey. Katakanlah kalau saya ubah ayat ni, kadar perubahan X terhadap Y. So, Sean rasa dia akan berubah tak ni? Akan berubah, cikgu. Dia jadi apa? Dia akan menjadi kadar perubahan X terhadap Y. Yes, dan dia akan jadi dx per dy. Dia akan berubah macam tu. So, tapi sekarang ni kita nak tengok kepada dy dx je lah. Okey, kemudian yang kedua,
Jika dua pemboleh ubah Y dan X berubah dengan masa, dia ada tambah satu. Tadi kita pakai YX je. Sekarang ditambah lagi perubahan tu dengan masa. Baik. Okey. So, maka kadar perubahan Y terhadap masa dia akan jadi dy per dt. Ya. Dan kadar perubahan X terhadap masa dia akan jadi dx per dt. Okey. Dan dua kadar perubahan ini kita akan hubungkan dia dengan satu rumus. Ya. Ini rumus dia. dy dt. dy dt sama dengan dy dx darab dx dt. Biasanya saya cakap dengan pelajar, kita kena tengok benda yang cross. Kalau benda yang cross tu sama, kita boleh cancel. Kita boleh potong dia, cancel dan dapat balik kan, dapat ni dy ke atas dy bawah dt. Saya rasa ada murid di rumah tu yang tengah menonton mungkin akan kira, kenapa banyak sangat perkataan dy dt, kenapa macam ni? Tapi apa yang cikgu terangkan tadi, saya rasa saya faham lah. Kalau kita tak faham kan, kita buat balik matematik asas dia. Yes, kan, betul, pendarapan Sean. kan ikut? Yes. Pendarapan pecahan, kalau kita buat macam tu, dia akan pulang balik kepada dy dt. Pecahan asas, betul? Benda ni ada nama dia, Sean. Ya. Nama dia adalah petua rantai. Petua rantai. Rantai pun ada petua dia. Right. Okey. Okey, cikgu. Okey, seterusnya kita tengok contoh. Ya. Okey, pemboleh ubah V dan T dihubungkan oleh persamaan V 5T kuasa 2 tolak 8T tambah 3. Okay. Cari kadar perubahan V terhadap T apabila T sama dengan 4. Jam. My jam. Dia dapat soalan macam ni. Okay, sekarang kita tengok soalan dia apa yang dia nak. Okey. Dia suruh cari kadar perubahan V terhadap T. Cikgu, ayat ni macam sama dengan yang tadi kan? Ya. Macam kadar perubahan Y terhadap X. Tapi yang ni V terhadap T. Okey, macam tahu ya. Okey, tak apa, kita tengok dulu Sean. Rasa Sean dah ada idea tu. Okey, so kita tulis kaedah dia, kita tulis dulu persamaan dia balik. Okey. Kemudian kita buat dahulu dia punya pembezaan. Ya. Yang dekat sini pembezaan V terhadap T. Jadi kita akan tulis dV per dt. Macam tadi dy per dx. Sebabnya persamaan tadi Y sama dengan X kuasa 2 tambah something kan. Tapi sekarang ni V dengan T saja. So dV per dt. Okey. So kita buat pembezaan macam biasalah, macam yang kita belajar sebelum ni. 2 bawa ke depan, 5 darab 2 10. Kemudian T ni kuasa 1 bawa ke depan darab 8 jadi tolak 8. 3 ni hilang habis. Ya, betul. Okey. So lepas tu pula kita apabila T sama dengan 4, kita masukkan dalam dV dt tadi. Nilai T lah dah nilai T tu. Dah bagi dah. Kita nak dapat satu nilai. dV dt nilai kita adalah 32. Okey. Okey. Kita buat lagi, kita tengok. Kita dah ambil persamaan, settle. Okey. Kita dah masukkan nilai, settle. Okey. Kemudian cari kadar perubahan V terhadap T. Okey, kadar perubahan V terhadap T. Okey, apabila kita nak cari kadar perubahan V terhadap T, ini bermaksudnya kita lepas dapat nilai ni 32 ni, inilah yang kita dapat. Itulah jawapan dia. Jawapan dia. Saya ingat ada lagi tadi. Okey. So kita tengok soalan yang seterusnya. Baik. Okey, ini ayat dia lain sikit, Sean. Okey. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y X kuasa 3 tolak 5X kuasa tambah 15 diberi X menokok. Okey. Sean tahu tak menokok tu apa maksud dia? Menokok pada kadar. Tak dulu, kita tengok menokok ni. Menokok. Maknanya dia tambah ke? Yes, dia nama lain bagi bertambah. Okey. Tapi dia biasanya dia guna pada nombor lah nak menunjukkan pertambahan dia. Okey. So, kita tengok diberi X menokok pada kadar 0.1 unit per saat. Cari kadar perubahan Y apabila X sama dengan 4. Step yang sama, Sean. Kita salin balik persamaan tadi. Okey. Kemudian kita buat pembezaan dy dx. Okey. Sebab dia melibatkan Y dengan X saja. Okey. So, kita dapat 3X kuasa 2 tolak 10X. Okey. Kemudian
Ini kita nak tafsirkan. Ini nama dia tafsir, Sean. Ya. Kita nak tafsirkan X menokok pada kadar 0.1 unit per saat. Cikgu, ada perkataan saat. Maknanya dia berkenaan dengan masa lah, cikgu. Pandai, Sean. Okey, bagus, Sean. Ya. So, X menokok pada kadar 0.1, kita boleh tafsirkan dia jadi dx per dt sama dengan 0.1, Sean. Ya. Okey. Ya. So, apabila X sama dengan 4, kita masukkan dalam persamaan dy dx tadi. Okey, baik. Okey. So, kita akan dapat dy per dx dapat 8. Baik. Okey, sekarang ni kita dah ada, kita nak cari cari kadar perubahan y apabila X sama dengan 4. Kadar perubahan y. So, dia suruh kita cari, kita guna pertuaran touch, Sean. Yang mula-mula tadi. Yang disebabkan yang ni kita ada dua pembelit ubah yang bergerak balas terhadap masa itu. Yes, pandai, Sean. Lepas okey. tu, soalan yang diminta, perubahan, cari kadar perubahan y. Ini maksudnya kadar perubahan y. Okey, dy dx yang kita dah dapat tadi, yang ini. Ya. dx dt yang dia bagi yang kita tafsirkan tadi. Ya. Kita susun balik dalam ni. Macam tu je. Susunan ni kalau pelajar tahu, Sean, kalau murid dah tahu, senang je, Sean. Ya. Kan, cikgu? Lepas tu selesaikan dapat 0.8. Macam tu je, cikgu. Sean, percaya tak saya cakap? Buat soalan ni kita tak perlu guna kalkulator pun. Percaya tak? Boleh ke, cikgu? Boleh. Cuma kalau Sean tengok, semuanya simple punya calculation. 3 kali 2. Lepas tu bila kita masuk nilai, 4 kuasa 2, 16. 16 darab 3, 48. Memang tak perlu kan, cikgu? Tak perlu. Okey. Cikgu. So, seterusnya. Okey, sekarang ni kita tengok. Sekarang ni saya nak tanya Sean. Okey. Macam mana kita nak mentafsir? Sean jangan risau, kita tak payah kira. Kita nak mentafsir saja. Baik, cikgu. Okey. So, seketol air sebentuk kubus dengan sisi X mencair pada kadar 10.5 per minit. Ya. Cari kadar perubahan X pada ketika X sama dengan 10. Okey, cikgu. Daripada soalan ni, kata kunci. Dah ada, cikgu. Kadar perubahan X pada ketika X sama dengan 10. Dan yang ni seketol ais berbentuk kubus ni. Yang pertama dulu, Sean. Yang saya merahkan tu. Okey, cikgu. Yang tu, Sean rasa kita nak tulis apa? Okey, saya rasa, cikgu, daripada yang ni, cikgu. Okey, kita ada dia mencair pada kadar 10.5 cm per 3. Okey, tapi yang tu adalah dari segi masa kan. Tapi yang pertama tu nombor satu dulu. Nombor satu. Kadar okey, perubahan cikgu, X. Okey, baik. Kadar perubahan X tu, cikgu, adalah dx per dt. Sebabkan ada masa lah. Itu soalan yang kita kena cari. Okey. Kemudian kita nak tafsir yang kedua, kita tengok ais berbentuk kubus. Cikgu, untuk kubus tu setiap sisi dia adalah sama panjang, ya? Betul. Maknanya contoh kalau satu tu sentimeter ataupun kalau kita letak X. Kalau panjang je X, lebar je X dan tinggi pun X, cikgu. Yes. So dia akan jadi, isi padu dia jadi V sama dengan X kuasa 3. Kemudian kita buat pembezaan. Okey, sini ada pembetulan sikit. Kita buat pembezaan V terhadap X. So dia jadi dV dx. Iaitu 3X kuasa 2. Okey, yang ketiga ni macam mana kita nak tafsirkan, Sean? Okey, pada kadar 10.5 cm padu per minit. Yang ni adalah dV per dt. Dia mencair, maknanya isi padu dia berkurang. Pada ais daripada 1 cube, dia makin lama makin mencair, dia dah hilang isi padu ais dia. Ya. Itu je, Sean. Macam tu je, cikgu. Macam tu je. Maknanya jawapan saya betul lah, cikgu. Betul. Berapa bintang saya dapat, cikgu? 5 bintang lagi, Sean. 5 bintang. Okey, terima kasih, cikgu. Dan kepada mereka yang ada di rumah pun dapat jawapan yang sama dengan saya. Tanya anda pun dapat 5 bintang. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita adalah Matematik Tambahan tingkatan 5 bersama dengan Cikgu Zulhanif dan juga jurubahasa isyarat kita pada hari ini adalah Cikgu Bukhari ya. Okey, baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey Sean. Okey, sekarang ni kita akan tengok soalan jika dia punya soalan agak panjang sikit. Okey. Sebab tadi sekarang ni kita nak tengok menyelesaikan masalah. Tadi mentafsirkan, sekarang kita menyelesaikan masalah. Kita tengok menyelesaikan masalah. Masalah ni maknanya dia melibatkan situasi yang kita boleh nampak lah. Contoh, jejari bagi sebuah bulatan bertambah pada kadar 0.2 cm per saat. Hitung kadar pertambahan luas bulatan apabila jejarinya adalah 5 cm. Okey, secara logiknya Sean, kalau jejari bertambah, luas pun akan bertambah. Tapi kita nak buktikan dengan pengiraan. Okey. So, kita tengok yang pertama, jejari kita kena buat andaian J. Okey. Kalau bahasa Inggeris kita letak radius R. Biasanya kalau pelajar yang DLP lah, yang ambil dual language program, kita letak R sebagai radius. Okey, kalau J jejari, maka DJ per DT datang daripada sini, Sean. Okey. Sebab dia bertambah pada kadar 0.2 cm per saat. Maknanya terhadap masa. Sebab tu dia per DT. Okey. 0.2. Okey, kemudian kita tafsirkan pula bulatan. Bulatan ni kita cerita pasal luas bulatan. Okey. Luas kita letak L. So, bila kita letak L, dia akan jadi L sama dengan pi J kuasa 2. Ini rumus bulatan, Sean. Rumus bulatan ni pelajar, murid-murid memang sudah belajar sejak daripada tingkatan 2 kalau tak silap saya. Okey, dah lama belajar you. Dah belajar dah. Cuma ingat tak ingat dia lah. Okey, kemudian kita bezakan dia. Okey. Dia akan jadi DL per DJ. Maknanya kita bezakan L terhadap J. Ya, betul. Jadi DL per DJ jadi 2 pi J. Okey, sekarang ni kita dah ada dua perkara. Kita ada DJ DT, kita ada DL DJ. Okey. Kita cari lagi satu benda. Soalan dia, kadar pertambahan luas bulatan. Iaitu DL per DT. So kita dah ada 3 perkara. Maka kita gunakan petua rantai kita. Petua rantai kan dia melibatkan tiga pecahan tu kan? Ya, betul. Yang kita belajar. Okey, kita susun dia. Biasa saya selalu dapat soalan, cikgu macam mana kita nak susun cikgu dalam bentuk rumus ni? Tengok pada soalan. Soalan dia minta dekat sini hitung kadar pertambahan luas. Maknanya hitung kadar pertambahan luas bulatan. Benda ni dahulu yang kena ada dekat depan. Okey. Sebab tu saya letak DLDT kat depan. Okey. And then dua perkara ni macam mana kita nak susun? Kita tengok Kalau saya letak kita ada DJ per DT. Okey. Kemudian kita ada DL per DJ. Dan kita ada DL per DT. Okey. Bila nak susun, kita letak soalan yang dia minta di hadapan. DL per DT. So, dekat sini darab. Ada 2 pecahan yang akan didarabkan kan? Okey, kemudian macam mana nak susun? Kita tengok pada baki 2 perkara yang kita ada ini. Dalam soalan yang dia minta, DL dekat atas. Antara 2 ni, Sean, mana yang DL dekat atas? Sebelah kanan ikut. Sebelah DL kanan per DJ. Yes. Kita tulis yang DL per DJ tu kat sini. Lagi satu tu, tulis je kat sini. DJ per DT. Okey. Sebabnya nanti, yang ini dia dah sama. So, kita boleh cancel dia, dapatlah DL per DT sama macam soalan. Okey, saya faham. Benda ni yang pelajar kurang mahir dan perlu lebih banyak latihan lah. Macam biasa. Tu je mat ni. Kan? Tak ada benda lain dah. Okey, so ramai murid dia sangkut kat sini je. Bila dia dah boleh yang ini, pengiraan tu senang dah, Sean. Masuk je, ganti balik DL DJ yang kita dapat tadi, 2 pi J darab 0.2 DJ DT. Okey, Sean, J ni mana nak dapat, Sean? Yang ni dah diberikan ke? Kat mana? DJ jejari itulah. Yes. Yang ni 5 cm. Pandai, Sean. Kita apabila J sama dengan 5, kita masukkan sahaja. 5 kali 2, 10. 10 darab 0.2 dapatlah
2 pi. Okey, kebiasaannya bila jawapan Sean, kita tak perlu nak kira sekali pi ni, kita biarkan saja pi ni. Oh, boleh je. Boleh je. Diterima. Oh, okey. Melainkan kita nak susah-susah nak letak melainkan dekat soalan ni tiba-tiba dia ada kata andaikan pi sama dengan 22/7 baru kita kira, Sean. Okey, kalau tidak kita boleh biarkan je lah. Biar je. Oh, jimat masa je. Jimat masa, Sean. Okey. Okey. Okey, Ego, faham Ego. Alright, kita tengok seterusnya soalan. Ya. Ni panjang. Cikgu nama dia pun menyelesaikan masalah, Sean. Okey. Banyak murid dia fobia dengan soalan berayat. Saya pun sama. Tapi dia sebenarnya kalau kita boleh macam ni, kita boleh gariskan maklumat yang penting, kita boleh keluarkan maklumat dia tu. Yang kata kunci dia Ego. Yes, kata-kata kunci dia. Okey, contoh macam ni. Air diletakkan di dalam sebuah bekas. Okey. Tadi kan saya buat mula-mula. Sebab itulah ini aplikasi Inilah Ego. aplikasi dia. Kita isi air dalam botol. So, Sean, kalau Sean boleh bayangkan, kita isi air dalam botol, apa yang bertambah dalam botol baru tu? Isi padu air akan bertambah. Yes, isi padu air. Isi padu air bertambah. Yang berubah, ketinggian air akan berubah. So, benda-benda tu ini aplikasi dia. Air diletakkan dalam sebuah bekas yang kosong pada kadar 30 cm per saat. Okey. Bekas air tersebut pada asalnya adalah kosong. Apabila diisikan air, tinggi air di dalam bekas tersebut adalah T. Kita letak T sebagai tinggi. Okey, baik. Dan manakala isi padu air dalam bekas tersebut diberi oleh V 36H kuasa 2. Dia dah bagi. Okey. Ini dia punya maklumat. Soalan dia tu. Belum lagi soalan dia. Belum lagi soalan dia. So, cari kadar pertambahan air di dalam bekas tersebut apabila tinggi air 3. Okey, tak payah pening-pening. Okey, kita break down satu-satu. Kita keluarkan satu-satu. Air diletakkan dalam sebuah bekas yang kosong pada kadar 30. Ini kita boleh letak sebagai dV per dt 30. Sebab bila kita isi air, isi padu yang bertambah, betul? So isi padu tu adalah volume V. V tu. Okey. Okey. Kemudian kadar pertambahan air di dalam bekas. Apabila kita isi air, mesti air bertambah, takkan air berkurang kan? Melainkan kalau botol tu bocor lah. Okey. Kalau bertambah, ketinggian dia bertambah. H ni adalah height. Okey. Dalam bahasa Inggeris kita panggil height. Dalam bahasa Melayu kita panggil tinggi. Tapi saya tak letaklah dt per dt nanti jadi confuse. So saya letak H. Okey. Kemudian kita keluarkan maklumat lagi isi padu air dalam bekas. Ini yang memang sedia ada lah. So ini kita buat pembezaan dia. V terhadap H. Bezakan V terhadap H. So dia akan jadi dV per dH. Di mana dua ni kita bawa ke depan dapat 72H. Okey, baik. Okey. Kita dah ada 3 benda ni, Sean. 1, 2, 3. Cikgu, kita guna petua rantai. Pandai. Okey, petua rantai dalam bahasa Inggeris dipanggil chain rule. Chain rule. Okey, baik. Okey. Petua rantai kita akan guna kita susun apa yang dia minta. Dia minta adalah kadar pertambahan air di dalam bekas. Kemudian yang lagi dua ni kita susun sahaja supaya dia menepati soalan yang diminta lah. Macam cikgu sebutkan tadi, kalau DH ke atas tu kita ambil pecahan yang ada DH dulu di atas dulu. Lepas tu senang dah. You are quick learner, Sean. Terima kasih cikgu. Sebab cikgu lah. Okey. So, kita masukkan benda ni kalau dah dapat petua rantai, Sean, kita masukkan je nilai ni senang. 1/72H datang dari okey, Sean. Okey, kita tengok Sean saya nak tunjuk kat sini. Ini dia unik sikit. Ini ramai pelajar yang jadi confusion. Okey. Kalau saya boleh tunjuk. Cikgu, kenapa dia jadi 1/72H? Okey. Pandai. You nampak tajam mata you. Okey, asalnya dVdH. Tapi kalau tengok dekat sini dHdV. Asalnya dV per dH sama dengan 72H. Okey, tapi dalam petua rantai kita tulis dH per dV. Okey, Sean, sebenarnya dalam persamaan yang asal ni, yang ini adalah per 1. Oh, iyalah. Tapi nampak benda yang kita nak H kat atas, V kat bawah. Dia umpama ni naik atas, ni turun bawah. So dia sama dengan ni. So kita boleh switch. Kita boleh naik. Terbalikkan macam tu. Yang naik, yang bawah naik atas, yang atas turun bawah. So dia akan jadi 1/72H. Boleh cikgu? Boleh. Okey, sebab tu dia 1/72H. Okey. So
darab 30. Ya. Okey, mana nak dapat nilai H ni, Sean? Dekat Nilai dalam soalan H tu, tadi kan? tadi pada soalan tadi lah. Soalan tadi, Aha. H sama dengan 3. Ya, betul. So kita masukkan, yang ini kena guna kalkulator lah, Sean. Okey. Kalau dia dah melibatkan nombor yang besar-besar ni, pakai kalkulator tak ada masalah. Lagi selamat lagi. Selamat lagi. Ya. Okey, so kita selesaikan ni dapat 0.134. Okey, hati-hati, Sean. Sebab kadang-kadang soalan dia minta dalam 2 titik perpuluhan, kadang-kadang dia minta 3 titik perpuluhan. So kalau dia minta 3 titik perpuluhan macam ni lah. Okey. Kalau dia minta 2 titik perpuluhan, Kita bundarkan je lah. bundarkan jadi 0.13. Okey. Macam tu je. Lagi satu ego saya nak tanya, sebab yang ni kita tak perlu letak dia punya simbol je ego. Bukan simbol pi tetapi dia punya unit. CM, tak perlu. Tak perlu. Dalam matematik, unit tu tak terlalu penting. Okey. Melainkan dinyatakan dalam soalan. Okey. Dia perlukan dia letak unit. Okey. Kalau melainkan macam subjek fizik, subjek sains, unit tu penting. Sebab unit tu terlibat dalam pengiraan. Ya. Okey, baik ego. Okey, Sean. Okey. Sean rasa setakat ni, kalau dalam soalan yang diberi ni, susah ke senang, Sean? Saya rasa mungkin susah kalau kita tak tahu yang apa tu DVDT, apa tu DHT. Kalau kita tak tahu macam mana nak tulis formula dia ataupun perkataan-perkataan ataupun pecahan yang ni ego. Kalau kita tak tahu tulis ni, kalau kita tak tahu tafsir ni, mungkin susah untuk kita sampai ke tahap ini ataupun tahap ni ego. Okey, Sean. Okey, sebenarnya dekat dalam soalan macam ni yang menyelesaikan masalah ni, Sean, okey, kalau kita boleh balik bila petua rantai, macam saya tunjuk petua rantai dekat sini Okey. So petua rantai kita kena rujuk balik pada apa soalan yang diminta. Okey, sebab saya tengok balik soalan yang diminta, kita back. Okey, ini kita tengok. Okey. Cari kadar pertambahan air. Baik. Di dalam bekas tersebut apabila tinggi air sama dengan 3. Okey. Dalam soalan ni, tinggi air ni dia tak bagi tahu H ke T ke. Tapi kita kena terjemahkan dia, Sean. Okey. So bila kita terjemahkan dia, itu yang dia jadi kadar pertambahan air DH per DT yang dia minta. Dan isi padu air memang sudah diberi tadi. Okey. DVDH. So ada 3 perkara ini kita susun dalam petua rantai. Okey. So bila kita susun dalam petua rantai, perkara yang diminta soalan iaitu kadar pertambahan air. Itulah DH per DT. And then macam tadi, Sean nampak kenapa saya guna 1/72. Ada setengah pelajar dia tak nampak, dia terus kira je. Okey, saya nak tanya Sean lah, apa jadi kan? Kalau pelajar tu terus kira 72 H darab 30 dan 72 tu dia masukkan nilai 3 tadi. Sean rasa dia dapat markah tak? Saya rasa saya pun tak pasti sebab mungkin kalau kita saya rasa mungkin dapat markah sebab kita punya langkah betul, cuma apa yang kita letakkan maknanya nilai je salah. Betul ke? Okey, macam ni, Sean. Dalam pemarkahan, Sean, kita tengok yang pertamalah, kalau nak memudahkan kita tengok jawapan dululah. Okey, kalau macam ni, kalau jawapan betul, kita just tanda je lah yang lain-lain tu sebab memang betul. Tapi bila jawapan salah, kita akan tengok jalan kerja ni, Sean. Okey. So dalam soalan macam ni, ini soalan ni kebiasaannya dia bernilai, saya nak ambil warna biru. Okey. Soalan ini kebiasaannya dia menilai 3 ataupun 4 markah, Sean. Okey, baik. Markah yang pertama dekat sini. Okey. Sebab dia satu yang terbalik lah. Kita dah siap terbalik tu. Okey. Markah yang kedua bila dia masuk nilai kat sini. Okey, baik. Okey, markah yang ketiga dekat sini. Markah terakhir markah terakhir. Nilai terakhir. Markah-markah ni dia boleh berubah. Dia tak kadang-kadang markah yang pertama dia dah kira dekat sini, Sean. Tapi kita tengok pada soalan lah. Ini saya ambil katalah contohlah, Sean. Kalau soalan dia 4 markah. Okey. Macam tadi dia dah susun. Dia susun betul, Sean. Dia susun petua rantai betul. Tapi dia masuk kat sini salah. Kemudian dia masuk nilai ni betul. Okey, kita kena tengok markah yang dia beri tu jenis apa. Markah ni yang diberi ada 3 jenis, Sean. Dia ada P, dia ada K, dia ada N. PKN. PKN. Okey, baik. Okey, markah banyak yang kita tengok adalah markah K. Kerja. Jalan kerja.
Okey. So kalau markah dekat sini adalah K, Ya. kalau markah kat sini K, markah dekat sini adalah K, kita boleh bagi markah K, Sean. Sebab markah K dia berdiri sendiri. Dia tidak melibatkan markah lain. Kalau markah P dengan N, biasanya jawapan akhir ni markah N, Sean. Ya. Jawapan akhir ni akan dapat kalau yang atas-atas semua betul. Okey. Kalau macam pelajar ni buat, dekat sini dia salah. Kan? Lepas tu dia dapat jawapan lain lah. Adalah jawapan dia dapat kan? Okey. Jawapan akhir ni dia tak dapat. Yang jawapan N tu tadi lah? Dia tak dapat. Tak dapat. Sebabnya dia salah kat sini. Tapi yang markah K, insya-Allah dapat. Okey. Sebab itu, kerja dia betul kerja lah. dia cuma nilai je salah. Kerja dia susunan dia tak betul. Tapi cara dia detect nilai detect DHDV tu datang daripada sini sebenarnya. Itu kita boleh orang kata kita boleh beri bertimbang rasa lah. Macam tu pemarkahan dia. Cikgu, apakah kesilapan umum yang biasanya dilakukan oleh murid, Cikgu? Itulah. Kesilapan umum yang biasa murid buat adalah bila susunan dekat sini, Sean. Bila dia tak tahu nak mula susun dengan apa. Okey. So bila dia tak tahu nak mula susun dengan apa, dia main susun aja murid-murid ni. So bila dia main, sebab tu kat sini, kebiasaannya kalau kat sini murid dah salah, jaranglah nak dapat markah dekat sini dengan sini. Pemeriksa nak tolong pun susah, Susah, Sean. Okey, maknanya kita kena betul-betul baca soalan dengan teliti, dapatkan kata kunci, tafsir dengan betul, baru kita boleh aplikasikannya, kan? Bagus, Sean. Okey, baiklah cikgu, dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven. Cikgu kita pada hari ini adalah Cikgu Zulhanif dan jurubahasa isyarat kita adalah Cikgu Bukhari bagi mata pelajaran matematik tambahan tingkatan 5. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey, Sean. Seterusnya kita akan tengok ada penambahan dekat bahagian sini, iaitu penghampiran. Okey. Di mana kita masih lagi akan mentafsir dan menentukan perubahan kecil dan penghampiran. Okey, pertambahan di situ penghampiran lah. Okey. So kita nak berkenalan dengan beberapa simbol dan maksud dia. Okey. Sean ingat tak dulu kat sekolah kita panggil apa simbol ni? Ini nampak macam D. Saya rasa delta kan, Ibu? Pandainya Betul, Ibu? Betul. Betul lah. Betul. Okey, ni delta Y. Okey. Kita panggil delta Y. Maksud dia mewakili perubahan kecil dalam Y. Macam tadi D biasa kan? Tadi D biasa. Yang ni delta sebab dia perubahan delta. kecil. Dia kecil. Okey. So, kemudian kita akan tengok simbol delta X. Delta X ini dia mewakili perubahan kecil dalam X. Maknanya bila perubahan kecil ni, perubahannya tidak berlaku terlalu banyak lah. Baik. So, rumus yang digunakan untuk mencari perubahan hampir dalam suatu kuantiti akibat perubahan kecil dalam kuantiti yang satu lagi. Ada rumus dia. So dia berkaitan, Sean. Apabila dua kuantiti yang terlibat, so kuantiti satu lagi tu ada perubahan, maka kuantiti yang satu lagi pun akan berubah juga. Sebab mereka terlibat. Ya, terlibat. Sebab dia saling berhubung. Kita boleh kata macam tu. So kita boleh letak dia delta Y per delta X. Okey, ini Sean rasalah simbol ni apa maksud dia, Sean? Cikgu, ni macam sama dengan tengah joget ke? Tapi dia lebih kurang lah kan? Okey. Lebih kurang. Boleh, dia lebih kurang tapi lebih tepatnya dia menghampiri. Menghampiri. Saya biasa cakap dengan murid saya simbol ombak. Ombak double. Ya kan? Sebab delta Y per delta X menghampiri dy dx. Ini rumus dia yang kita akan guna dalam penghampiran. Okey, Sean. Kita tengok satu contoh soalan. Baik. Soalan dia.
Pemboleh ubah Y dan X dihubungkan oleh persamaan Y 3X kuasa 2 tambah 2X tolak 4. Okey. Cari perubahan hampir dalam Y. Okey. Inilah dia yang delta tu. Yes, Okey. delta Y. Jika Jika X menokok, tadi kita kata menokok apa? Pertambahan itu. Pertambahan. So nilai X dia bertambah daripada 2 kepada 2.02. Cikgu, pertambahan kecil lah itu. Ya, pandai. Sebab dia nilai dia tak terlalu besar. Kan? Dia bukan bertambah daripada 2 ke 10 ke, tak. Dia main perpuluhan je kat situ. Okey. Okey. So, kita tengok. Kita tafsirkan dulu. Sebab dia masih lagi kita kena mentafsir. Kalau kita tak tafsir, macam ni kita nak kira. Betul itu. Okey. So, kita ambil dulu persamaan dia. Kita tak boleh lari daripada buat pembezaan, Sean. Ya. Sebab itulah pelajar kena mahir pembezaan. Ya. Kita bawa sikit 2 bawa ke depan, 3 darab 2 dapat 6. Ya. Kemudian ni kuasa 1 bawa ke depan, 1 darab 2 jadi 2. 4 ni saya cakap dengan murid, magic dihilang. Hilang Sebab dia tak ada pemboleh ubah. Sebab kita nak buat pemboleh ubah Y terhadap X. So 4 ni tak ada X, dia hilang lah. Okey. So seterusnya dengan menggunakan rumus. Delta Y per delta X menghampiri dy per dx. Okey. So soalan dia nak perubahan hampir dalam Y. Maka kita tinggalkan Y ni seorang-seorang. Saya suka guna istilah tinggalkan Y seorang-seorang. Sebab bila kita tinggalkan Y seorang-seorang, yang delta X tadi tu dia akan ke sana. So dia akan jadilah darab dengan dy dx. Okey. Okey. So lepas tu perubahan dalam, kita nak kira perubahan dalam X ni. Okey. Kita kira yang ini tadi. Nilai akhir tolak nilai awal. Maknanya kita tak letak 2.02 tetapi Tak. kita letak perubahan lah. Ya, Itulah maksud delta. Yes. Apa yang perubahan dia lah. Perubahan dia lah. Kalau kita letak 2.02, apa yang berubahnya? Tak ada lah. Tak ada. Tapi kalau kita letak 2.02 tolak 2, perubahan dia adalah 0. Kita kira dah lagi. Okey. Ya. Kita tengok. Masukkan dalam rumus. Okey, dy dx tadi yang kita dapat 6x tambah 2. Ya. Masukkan. Darab dengan delta x yang kita kira tadi ni, saya masukkan teruslah. Okey, baik. So dia akan dapat, masukkan 2 nilai asal tadi. X. Okey. Kemudian kita kira terus, dapatlah 0.2 dapat. Itulah perubahan kecil. Itulah perubahan kecilnya. Okey. So sekarang ni kita tengok soalan yang lebih, orang kata, advance sikit. Okey. Okey. Kadang-kadang, Sean, ya. Soalan ni kita boleh buat ada cara nak dapat jawapan 2 jalan kerja. Saya akan tunjuk Sean. Satu jalan kerja yang melibatkan AdMaths, satu jalan kerja yang tak melibatkan AdMaths langsung. Ada macam tu. Okey, kita tengok. Okey. Cari perubahan kecil dalam isi padu. Saya guna I lah, bahasa Melayu, isi padu. Okey. Sebiji bola yang berbentuk sfera apabila jejarinya bertambah daripada 3 kepada 3.02. Baik. Dalam ni kita pakai sebiji bola. Ya. Tapi cuba Sean bayangkan belon. Belon kan kalau kita tiup, kan dia bertambah. Ya, betul. Makin besar, makin kuat kita tiup, dia makin besar, so jejari dia pun makin bertambah. Ya, betul. So kita boleh bayangkan macam bola ni juga. Okey. So perubahan kecil dia kalau dia bertambah, jejari bertambah daripada 3 kepada 3.02. Ya. Step yang pertama, apa yang dia minta? Dia minta perubahan kecil dalam isi padu. So di menghampiri di per dj darab delta j. Okey. Kemudian kita carilah. Okey, sebiji bola bentuk sfera. Sfera bermaksud kita kena cari isi padu sfera. Ya. Isi padu sfera adalah 4/3 pi j kuasa 3. Baik. Jadi kita buat pembezaan dia, I terhadap j dapat 4 pi j kuasa 2. Okey. Kemudian kita masukkan nilai j. Okey. J apabila j sama dengan 3, dekat sini kita masukkan. Kemudian kita cari perubahan dalam j. Nilai perubahan dalam j yang berubah 3.02 tolak 3. Kita akan dapat 0.02. Kita masukkan dalam di dj 4 pi 3 kuasa 2 dapat 36 pi. Yeah. So kita guna balik rumus tadi, formula tadi. 36 pi darab 0.02 dapat 2.262. Macam tu je ke? Macam tu je. Tapi yang ni menggunakan teknik ini matematik MX tambahan ni. lah. Okey. Kalau yang teknik matematik tambahannya dia ada rumus ni, Sean. Okey. Okey, kita tengok
kalau dia tak guna teknik matematik tambahan. Baik. Okey. Dia akan cari apabila J sama dengan 3, dia kira dulu berapa isi padu kalau bola itu jejari dia 3. Okey. So kita masukkan dalam formula isi padu, Sean. 4/3 pi J kuasa 3. Baik. Kita akan dapat isi padu 113.0973. Baik. Okey. Setakat yang ini dulu, ada tak nampak matematik tambahan punya rumus? Tak ada, ini macam matematik biasa je. Matematik biasa. Okey. Okey. Kemudian ini kalau jejari dia 3. Okey, sekarang kita kira pula kalau jejari dia 3.02. Kita masukkan dalam formula isi padu. Okey. Sama je? Sama je. Tapi ini 3.02 lah. Ni 3.02. Okey. Dapat 115.3744. Okey. Soalan dia minta cari perubahan kecil. Perubahan. So maknanya kita ambil 115 ni, kita tolak dengan nilai yang asal tu, Okey. dapat 2.277. Cikgu, Sama. inilah perubahan kecil dia, cikgu. Sama. Tapi kita tak guna kaedah matematik tambahan kan? Oh. Okey, saya nak tanya Sean. Okey. Kalau dalam SPM agak-agak dapat markah tak? Saya rasa dapatlah, cikgu. Sebab yang ni kita kira macam masuk akal lah, cikgu. Okey, kalau ikut logiknya, sama, boleh lah ni. Cumanya dia tak guna kaedah matematik tambahan kan? Ya. Okey, kalau macam ni, situasi itu terjadi, jawapan kena betul. Okey. Ya. Kalau jawapan tak betul, Aha. habis semua salah. Okey, macam tu, cikgu. Terima kasih, cikgu, atas pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, cikgu, boleh tak cikgu berikan sedikit kesimpulan kepada apa yang kita dah belajar? Okey, hari ini kita belajar tentang kadar perubahan. Ya. Melibatkan dua perkara. Okey, bila kadar perubahan ini, kebiasaannya dia akan melibatkan masa. Ya. Dan bila melibatkan masa, tak payah pening-pening. Kita mesti buat dia per diti aja. Sebab dia terhadap masa. Ya. So, kuantiti apa yang dekat atas ni bergantung pada soalan. Ya. Sebab tu, bila baca soalan, ayat dia panjang. Lebihkan daripada sekali baca. Okey. Jangan baca sekali, lepas tu tak faham, dah buat yang lain. Jangan give up cepat sangat. Kita baca sekali tak faham, okey, tarik nafas, okey, baca, ambil pen, kita gariskan maklumat yang penting. Itu je, Sean. Okey, terima kasih, cikgu. Dan daripada pembelajaran kita, bagaimana pula prestasi keseluruhan saya, cikgu? Tu saya kata kalau Sean ni pelajar saya dulu memang A+ ni pelajar lah ni. Okey. Ajar dapat Sean. Terima kasih, cikgu. Dan kepada mereka yang menonton sekarang sekiranya mereka ingin mendapatkan latihan pengukuhan, dari mana kita boleh dapatkannya? Okey. Murid-murid boleh dapatkan daripada portal The5 KPM di mana dalam tu ada semua bahan-bahan yang diperlukan dan murid boleh buka dan sama ada print ataupun terus buat pun boleh. Okey. Terima kasih, cikgu, atas pembelajaran kita pada hari ini dan juga terima kasih kepada Cikgu Bukhari kerana menjadi jurubahasa isyarat kita pada hari ini, dan kepada mereka yang menonton, harap ia memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua.